رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله عليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Dapat lagi kita diberikan kesempatan untuk menunaikan sembahyang maghrib berjamaah dan berada lagi kita di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kita dan merahmati dan diberkati segala amal kebajikan kita, amin ya rabbal alamin. Dari hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, malam ni kita sambung bacaan kitab Tauhid Misbahul Munir. Kita nak masuk pada membicarakan sifat yang ke-10. Setelah mana sebelum ni kita sudah pun menghuraikan ataupun membaca tentang sifat yang ke-9 yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat ilmu. Malam ni kita sambung sifat yang 10, iaitu hayat. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Kata muallif rahimahullah, huraian sifat yang ke-10. Hayat artinya hidup. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat hayat, artinya penghidup. Maka malam ni kita nak tengok muallif pengarang kitab nak bawa mai, nak habaq, nak bagi tahu kat kita sifat yang ke-10 yang wajib kita tahu, yang wajib kita mengaku sungguh bahawa Allah Ta'ala itu ada satu sifat yang dinama dengan sifat hayat. Hayat maknanya hidup. Hayat bahasa Arab hayyah, hayatun, artinya hidup. Jadi sifat yang ke-10, sifat hayat itu nama dia sifat hidup. Sifat yang ke-10 bagi Allah, makna kata sifat yang ke-10 pada turutan huraian sifat 20 tu lah. 10 daripada 20 sifat tu.
10, dia panggil 10 pada susunan. Bilangan itu hanya pada tartib, pada susunan saja, bukan dengan makna sifat yang ke-10 yang sungguh ada tu, susunan yang sungguh 10, bukan. Bukan makna kata Allah Ta'ala sifat wujud dulu, habis wujud baru Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, habis kidam nombor 3 pula. Bukan makna ada dulu ada kemudian. Dia 10 ni lambat lagi lah, tak. Padahal hidup takkan hidup dalam 10. Kan. Sepatutnya hidup dululah baru ada hal lain, betul? Jadi makna susunan yang ulama tulis, ulama buat susunan itu hanya pada tartib susunan sahaja, bukan pada nafsul amri, bukan pada kenyataan. Pada diri perkara bukan macam tu, bukan pada kenyataan. Wujud dulu, habis Allah Ta'ala wujud baru Allah Ta'ala bersifat dengan kidam pula. Habis Allah Ta'ala sifat kidam baru Allah Ta'ala sifat dengan baqa' pula. Habis Allah Ta'ala sifat dengan baqa', Allah Ta'ala sifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis pula. Kemudian qiyamu nafsih, kemudian wahdaniyat, kemudian kudrat, kemudian sampai 20. Bukan macam tu. Makna kata bukan dulu hak mana kemudian. Tak ada. Sebab tak boleh kita sebut sifat Allah Ta'ala macam tu. Sebab apa? Bila kita sebut macam tu, kita menyabitkan yang dahulu, menyabitkan yang kemudian. Kita letak hak dulu, hak ni kemudian. Maka dia tak jadi qadim. Dia tak jadi qadim, dia tak jadi harus jadi hadis. Jadi hadis, jadi baharu belaka sifat Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab ada yang mendahului daripada diri dia, kan? Ada yang mendahului, ada kemudian, maka dia jadi hadis, jadi baru. Jadi baru tu tak layak bagi sifat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah Ta'ala ni qadim, segala sifat Allah Ta'ala juga qadim. Mana qadim ni tak ada awal, tak ada akhir. Kan? Jadi zat Allah Ta'ala kita tahu dah, adanya wujudnya Tuhan, wujudnya diri Tuhan, zat Tuhan, zat Allah Subhanahu Ta'ala qadim, ma la awwala lahu, benda yang tak ada awal bagi dia. Bukan ada awal zat Allah Ta'ala tu, lepas tu pula nanti ada akhir, tak juga. Maka macam tu jugalah segala sifat Allah. Maka adanya zat, ada sifat tu. Bukan ada lu zat, lepas tu baru Allah Ta'ala ada sifat-sifat. Tak. Sekali. Tak ada awal juga sifat pun. Tak ada yang awal, tak ada yang kemudian. Cuma kita nak kata apa? Nak kata hak ulama susun sampai 20 ni, ada 1, ada 2, ada 3 sampai 20 tu bukan dengan makna rupa kata ada awal, ada kemudian. Tak. Itu hanya pada susunan tertib sahaja. Supaya mudah basuh, kan? Tidak, kalau tak buat susunan, lagu mana, kan? Sebab kita ni nak bagi mudah faham, lagu tu lah. Baik. Jadi yang ke-10 sifat hayat, yang 10 daripada 20. Dan masih lagi kita duduk dalam bahagian sifat ma'ani lah. Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Wajib pada syarak pula atas tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hatinya. Wajib syarak. Kata mesti tahu, mesti mengaku bagi mukallaf. Kalau kata tak tahu dan juga tak mengaku, dengan makna kata berdosa dia. Sebab apa? Wajib pada syarak. Hukum syarak, hukum syar'i. Wajib syar'i ni bukan wajib hak kita duk kata wajib pada hukum akal tu, tak. Ini wajib syarak. Dengan makna kata khitabullah, kan? Ketentuan Allah, suruhan Allah, ketetapan yang Allah turunkan, yang Allah taklifkan, yang Allah bebankan
kepada orang mukallaf. Kepada orang mukallaf kita semua ni. Wajib, sunat, haram, makruh, harus, kan? Ada 5 kan? Hukum taklifi kan, hukum syarak. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Bahas itulah panjang tu. Jadi wajib itulah macam sembahyang lah. Wajib macam sembahyang tu. Dengan makna kata apa? Kalau tak tahu dan tak mengaku, dengan makna kata berdosalah seorang mukallaf tersebut. Jadi wajib atau mukallaf ni mengetahui dan mengaku dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat hayat, artinya penghidup. Wajiblah. Kata wajib sungguh, kata tentu sungguh. Tak boleh kita tidakkan, tak boleh kita meniadakan. Mesti ada, mesti sungguh berlaku, mesti jadi benda tu. Kata mesti ada bagi Allah Ta'ala ni hayat, hidup. Apa makna hidup? Iaitu satu sifat, iaitu hidup tu satu sifat yang ada ia sifat pada zat Allah Ta'ala. Tentu sungguh kata Allah Ta'ala itu ada satu sifat pada zat dia yang dipanggil dengan sifat hidup, sifat hayat. Dengan ada sifat itulah Allah Ta'ala hidup, tidak mati. Dengan Allah Ta'ala ada sifat hayat, maka itulah Allah Ta'ala hidup. Jadi Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran, dan kita pun dah baca selalu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita tadabbur makna dia apa. Allahu la ilaha illa, itu Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Huwal hayyul qayyum, Allah Ta'ala huwal hayyu, Allah Ta'ala yang maha hidup. Kita pun duk mengaku sungguh dah, duk tahu dah ayat tu. Kadang kita tidak mentadabburkan, kita tidak faham apa makna hayy, iaitu hidup. Allah Ta'ala hidup. Cuma hidupnya Allah Ta'ala ni tak sama macam kita lah, kan? Tak sama macam kita hidup yang makhluk ni. Hidup kita ada mati dah. Jangan kata dok sabitkan, dok gambarkan Allah Ta'ala hidup dia itu macam kita pula. Bila kata kita sebut kita ni hidup, ada mati dah, ada mati kan. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang hidup yang bernyawa pasti merasai maut, kematian. Jadi bukan kullu nafsin za'iqatul maut dengan makna apa? Yang ada nyawa dah. Yang ada nyawa merasa kematian, yang ada ruh kan. Tak kiralah manusia ke, binatang ke, malaikat ke, para jin, sekalipun, segala binatang ataupun benda makhluk yang hidup dengan ada roh, dengan ada nafas, maka dia akan merasai kematian. Tapi kalau kita sebut sifat hidup, sifat hayah pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tak hidup. Zat Allah ni, Allah Ta'ala bukannya hidup macam makhluk, kan? Bukan ada roh, kemudian bukan ada mati. Bila kata hidup mesti ada mati, tak juga, kan? Ada yang hidup tak mati, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup selama-lamanya hidup. Sedangkan kita bila kita sebut hidup mesti ada mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap benda yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Cuma bila kematian itu yang kita tak tahu, kan. Bila sebut dah, kita dengar kuliah semalam Ustaz Fauzi sebut dah, ada sentuh sikit bab kematian, kan. Semua kita akan mati, cuma bila, di mana, itu yang kita tak tahu.
Kan? Allah merahsiakan kematian tersebut. Merahsiakan kematian daripada kita. Tapi apabila tibanya masa, maka tak dapat kita nak tangguhkan ajal tersebut. Kematian yang datang tu tak dapat kita nak tangguhkan. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kan? Allah kata apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat mereka nak melewatkan walaupun satu saat. Wala yastaqdimun, tak dapat nak mempercepatkan walaupun 1 minit, 1 saat. Kan? Boleh tak? Malaikat maut datang kat kita. Sat dulu malaikat, tunggu dulu. Aku tak bersedia lagi hari ni. Kan? Tadi pagi tadi subuh tak sembahyang. Tunggu dulu, aku nak tobat dulu malam ni. Amal lain esok. Boleh kita kata dulu. Kan? Ataupun tunggu sat ni, aku ada lagi dosa ni. Ataupun aku tak ada nak tobat lagi ni. Tunggu dulu lah. Malam lagi mai. Pi dulu mana-mana ambil orang lain dulu. Ataupun pi dulu duduk tempat mana-mana. Lagi mai. Aku dah sudah ya. Boleh kita kata gitu? Tak boleh. Nak percepat pun tak boleh juga. Kan? Bila malaikat mai ataupun malaikat tak mai lagi tak, nak jebat lah. Tak mai lagi, duk minta dah. Sebab apa? Duk rasa kita ni habis out dah. Cukup bang kata apa? Habis meta dah duk beramal. Kan? Habis out dah duk beramal ni. Sebab tiba dengan apa kata apa, next share. Next share ataupun hari tu dia rasa rasa nak buat amal ibadah je tak pi mana. Nak mayang, nak ni semua puasa, mayang puasa. Habis mayang makan puasa lagu tu. Sampai satu waktu dia rasa kalau aku mati waktu lah ni pun bagus dah ni. Sebab dok rasa amal ni banyak dah ni. Kan? Tak boleh juga nak suruh malaikat cepat mai hari ni. Mai ambil nyawa aku hari ni. Aku tak sabar dah nak mati ni. Nak rasa kematian ni, tak sabar nak menunggu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita duk rasa amal kita tu cukup dah. Tak boleh juga, kan? Nak melewat pun tak boleh, nak mengawalkan pun tak boleh. Maka kematian pasti akan menjemput kita walaupun di mana saja kita berada, kan? Ada orang yang lari kepada kematian, boleh? Dia nak lari. Dia buat satu bilik, dia buat satu buah tanah ke bilik besi ke, kan? Tak mau bagi pi mana. Sebab kita kalau kata naik kereta, naik motor takut accident mati. Naik kapal terbang takut jatuh mati juga. Nak keluar lagi takut keluar jatuh tangga mati, ataupun orang mai tembak dan sebagainya. Dia duduk dalam, kan? Seperti mana apa kisah pernah dengar dulu tak tahu cerita ni betul tak. Orang putih lah, orang barat, depa dah buat satu tempat di di dalam tanah lah. Dalam tanah sebab mereka nak lari daripada kiamat. Depa nak lari daripada kiamat. Jadi depa buat satu tempat tu di dalam bumi tu, depa korek buat siap elok dah. Jadi tunggulah. Kalau kata kiamat je ni, depa pakat masuk dalam tu. Sebab apa? Sebab depa tak faham lah, maksudnya depa ingat kiamat tu hanya di luar ni saja. Padahal kiamat tu berlaku seluruh dunia ataupun seluruh alam ini akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semua benda akan binasa melainkan zat Allah Ta'ala saja. Jadi mereka tak faham konsep kematian tu ataupun maut itu menjemput walaupun kita berada di mana sekalipun. Ainama yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, kan? Di mana saja kamu duduk, maka kematian, ajal akan datang juga walaupun kamu duduk di dalam pagar besi, kan? Duduk di tembok yang besi, tembok yang kukuh. Kita buat tembok ni, buat kotak besi.
Kita ingat ajal tak boleh lah, malaikat tak boleh masuk. Dah. Lalah mati lemah lah tu mati juga tak. Maka tak boleh kita lari. Cuma hanya sahaja kita tak tahu di mana, bila. Maka kita untuk menghadapi kepada benda itu, kita membuat persiapan. Seperti mana bila sahabat bertanya kepada Nabi dulu, ditanya ke Rasulullah, bila ni kiamat ni? Kiamat nak berlaku no bila? Nabi jawab apa? Bukan Nabi beritahu, tapi Nabi bertanya, apa persiapan kamu? Apa bekalan kamu untuk menghadapi hari kiamat, untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi hari akhirat? Macam tu juga kan. Bila kata kita diberitahu, contohlah Allah Ta'ala bagi tahu kat kita, mati kita ni sekian. Kita hidup 50 tahun contoh. Hari sekian, bulan sekian, tahun sekian, kita akan mati. Agak-agak hidup kita tenang tak? Tak tenang. Dah ni seminggu lagi ni nak mati ni. Tak pergi mana dah lah. Makan pedak dah. Macam orang yang nak digantung, hukuman gantung mandatori. Bayangkan malam tu dia tahu dah esok tu nak kena hukum gantung mati. Malam tu macam mana keadaan mereka kan. Begitulah. Dia Allah rahsiakan disebabkan ada benda, ada hikmah daripada rahsia tersebut. Baik. Kemudian katanya, dan hidup Allah Ta'ala itu, ni tadi, dan hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan ruh, dan jika ruh itu qadim sekalipun. Jadi Allah Ta'ala hidup ni bukan dengan ruh, walaupun kita kata ruh yang qadim, tak ada. Jadi Allah Ta'ala hidup dengan zat dia, bukan hidup macam kita. Kita ada ruh, kita hidup ni sebab kita ada ruh. Bila mati nanti dicabutkan ruh kita keluar daripada jasad kita. Mati. Jadi kita hidup sekarang ada roh, ada jasad. Bila kata roh kita dicabut keluar, maka tinggal jasad kita. Jasad kita, maka waktu tu kita dah berpisah roh dengan jasad. Itulah dipanggil kematian. Kita hidup ni sebab ada roh. Jadi roh kita mati, tak mati. Hak mati tu lah jasad kita tu. Kita hidup. Jadi roh kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kiamat kelak, hari akhirat kelak, Allah tiupkan, masukkan balik roh tu di dalam jasad kita. Masuk balik, maka kita akan dibangunkan di padang mahsyar. Itulah tiupan sangkakala yang kedua. Itu kita kata sebahagian, kita dah mengaji dulu sebahagian daripada kekal yang aridi kan, baqa yang aridi. Walaupun nanti hari kiamat, berlakunya kiamat, tak mati sebahagian makhluk, antaranya roh, antaranya syurga, antaranya neraka. Itu dia panggil baqa, kekal yang aridi. Kekal disebabkan Allah Ta'ala nak simpan dia, nak taruh dia bagi kekal. Termasuk roh kita lah kan. Maka hidup Allah Ta'ala ni bukan dengan roh. Walaupun kita kata roh tu qadim, Allah Ta'ala tu hidup, ada roh yang qadim, bukan roh yang baharu macam kita. Tak juga kan. Kita kata roh yang qadim ni adanya zat, ada roh, ada. Kalau kata orang kata itu pahaman yang tak betul lah, pahaman yang salah. Jadi roh ni pada kita saja kan. Kerana apa? Kerana jikalau hidup ia dengan roh, kalau kata kita kata duk isbat, duk sabit, kalau kata Allah Ta'ala hidup ni dengan roh, nescaya ada Allah Ta'ala itu jadikan muttasil pada zat, atau dikatakan jisim, yakni benda-benda yang diterima bahagi. Kalau kita kata Allah Ta'ala hidup dengan roh, maka secara tak langsung kita sudah mensabitkan kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan kam muttasil pada zat. Ni kita dah bahas kam muttasil, kam munfasil ni pada sifat wahdaniyah kan. Esa kan, sifat esa Allah wahdaniyah. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al.
esa Allah pada sifat dia, esa Allah pada zat. Zat dulu. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Maka ternafi padanya itu kam yang 5 dia panggil. Al-kumum al-khamsah. Kam yang 5. Kam muttasil, kam munfasil pada zat. Kam muttasil, kam munfasil pada sifat, kam munfasil pada af'al. Itu istilah lah. Kalau kita dengar tu bunyi macam payah, tapi kalau kita hurai, kita berjelas satu-satu tu tak payah sebenarnya. Cuma orang kata istilah ulama usuluddin, ulama tauhid dia buh istilah tu. Kita tengok nak ambil satu ni. Kam muttasil pada zat. Macam mana kam muttasil pada zat? Kam muttasil pada zat dengan makna apa? Zat Allah Taala itu tatarakkab ataupun yatarakkab minal ajza. Zat Allah Taala itu dia bersusun daripada beberapa bahagian, daripada juzuk-juzuk. Itu dia panggil kam muttasil pada zat. Maksud kata apa? Macam kita ni kam muttasil ni. Ada kepala, badan kita ni, kan? Zat kita ni, badan tubuh anggota kita ni pada beberapa juzuk. Ada juzuk, ada bahagian-bahagian dia. Ada tangan, ada kepala, ada kaki, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut. Itu panggil terdirinya zat kita itu daripada beberapa bahagian. Itu dia panggil kam muttasil pada zat. Maka kam muttasil ni mustahil pada Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala bukan macam kita. Zat Allah Ta'ala ada seketui itu, lepas tu ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada mata. Bukan macam tu. Itu dia panggil kam muttasil pada zat. Kalau kita kata Allah Ta'ala ada ruh, maka kita menyabitkan kam muttasil pada zat. Sedangkan itu mustahil. Sebab apa? Bila kata ada ruh, adalah macam kita ni, kan? Jadi tak boleh mensabitkan ruh pada Allah Ta'ala. Sebab apa? Bila sabitkan ruh pada Allah, maka kita mensabitkan kam muttasil yang kita sebut tadi pada zat. Sedangkan kam muttasil yang kita kata terdiri pada anggota badan ni adalah mustahil bagi Allah. Jadi tolak dah tu. Satu. Kemudian atau dikatakan jisim. Atau kalau kita kata Allah Ta'ala itu ada ruh, maka secara tak langsung kita menyabitkan Allah Ta'ala itu jisim. Macam kita, ada jisim ni, ada badan ni, mana jisim ni, dia panggil benda yang boleh dibelah bahagi, yakni benda-benda yang diterima bahagi. Macam kita ni dia panggil jisim. Benda yang boleh dikerak belah, kita ambil benda, ambil botol ke ambil apa, kita boleh kerak belah bagi, itu dia panggil jisim. Nanti dia ada bahasan dia lah. Ada jisim, ada jauhar, dia panggil jirim. Jirim tu ada jisim, ada jauhar. Jadi makhluk ni semua ada hak tu lah. Ada jirim, ada jisim, ada jauhar. Jirim ni maksudnya benda yang mengambil ruang dengan dirinya. Setiap makhluk ni, setiap benda ni dia ada ambil ruang. Sedangkan Allah bukan jirim. Allah tak mengambil ruang dengan tempat sekalipun. Kita ni dipanggil jirim lah. Sebab kita ni mengambil ruang. Kita duduk atas kursi, maka kita mengambil rapang, mengambil ruang. Meja ni mengambil ruang di tempat dia ni. Maka benda lain tak boleh duduk di ruang dia. Kita ambil botol letak atas meja. Itu dia mengambil ruang di atas ni. Hak ruang meja tu, dia dah ambil dah. Itu dia panggil jirim, benda yang mengambil ruang. Kemudian jirim ni bahagi ya. Ada jisim, ada jauhar. Jisim ni benda, jisim ni dia benda yang boleh terima bahagi. Macam meja, macam kita. Bila kita ambil nak belah bahagi, nak kerak, nak apa, nak potong apa, dia boleh. Itu dia panggil jisim. Satu lagi dia panggil jauhar ataupun jirim firid, benda yang tak boleh dibelah bagi. Dia mengambil ruang tapi tak boleh dikerak, dibelah bagi. Apa dia? Kuman, bakteria. Tu masuklah COVID lah. Benda tu ada tak? Ada. Boleh kita ambil dia nak belah bagi tak? Tak boleh tak? Atom, apa nama semua tu, molekul-molekul tu, kan, kita nak ambil, nak belah bahagi, nak kerak dia, boleh? Tak. Tapi kita tahu kata dia tu ada dan dia mengambil tak tempat, mengambil ruang tak? Mengambil. Cuma dia kita nak ambil, nak belah bagi, boleh tak? Tak boleh. Itu dia panggil
jauhar ataupun jirim firik. Tak apalah tu. Jadi nak kata apa? Kalau kata Allah Ta'ala itu ada roh, maka Allah Ta'ala itu kita secara automatik ataupun tak langsung mengatakan Allah Ta'ala itu jisim macam kita. Allah Ta'ala bukan jisim macam kita ni. Bukan ada duduk lagu ni, ada ketui macam kita ni. Tak mengambil tempat, mengambil ruang macam kita. Tak. Jadi Allah Ta'ala bukan lagu tu. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu pun. Tolak hak tu lah. Maka iaitu yang kita katakan muttasil pada zat dan juga jisim bagi Tuhan batil ataupun batal pada bicaraan wahdaniyah. Kita tolak dah tadi kamu muttasil pada zat dengan esa Allah. Dan mukhalafatuhu lil hawadis, tak sama Allah Ta'ala, tak serupanya Tuhan dengan sekalian yang baharu dengan makhluk. Tak sama lah. Kalau kita Allah Ta'ala kata jisim, sama dengan kita jisim, Allah Ta'ala pun jisim. Lepas tu tak boleh jadi Tuhan lagi tu. Sebab sama dengan makhluk. Ini tak layak. Maka kita tolak yang kamu muttasil pada zat ni, kita tolak dengan sifat wahdaniyah esa Allah Ta'ala. Dan juga kita tolak kata Allah Ta'ala itu berjisim, tolak dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Tak serupanya, tak samanya, berbezanya Allah dengan sekalian makhluk. Yang lepas kedua-duanya dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Maka tak bolehlah kita nak kata zat Allah ataupun hidupnya Allah dengan ruh. Tak boleh. Adapun hidup kita yang disebut dengan ruh, hidup kita dengan ruh. Hidup Allah Ta'ala bukan dengan ruh, Dan sifat hayat itu tidak ada baginya takluk. Hanya sifat yang mengesahkan dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain jua. Jadi tak ada takluk bagi sifat hayat. Takluk ni apa? Kita dah sebut dulu macam sifat kudrat, sifat iradat, kan? Bertakluk kepada segala yang mungkin, segala yang jaizat, kan? Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat, kan? Allah Ta'ala tu dengan sifat kuasa ni, kuasa buat apa? Buat benda yang baharu, kan? Buat benda yang mungkin, buat benda yang jaiz. Boleh tak Allah Ta'ala nak buat benda yang wajib? Kita dah sebut dah dulu. Boleh Allah Ta'ala nak kuasa nak mencipta yang wajib, wajibat, yang mustahilat, mustahil kita kata. Mustahil sebab bukan kerja dia. Kita kata dululah. Kita pernah sebut dah. Kan? Boleh tak kalau kata Allah ni nak buat anak bagi dia? Allah Ta'ala ni nak cipta anak. Anak Tuhan lah, anak Allah. Kita nak cipta, Allah Ta'ala boleh tak nak cipta kedua ibu bapa? Nak cipta satu lagi Tuhan yang sama dengan Allah. Boleh ke tak tu? Kan? Kita sebut dah dulu. Dia ulama sebut apa jawapan kat kita? Suruh kita sebut jawapan dia apa? Jangan kita kata tak boleh. Walaupun nampak macam betul kan, tak boleh. Betul dah tu. Cuma jawapan hak tepat lagi kita mustahil. Sebab apa? Sebab sifat kudrat, sifat iradat, kan? Nak buat tu kan yang sifat kudrat, kuasa. Sifat iradat berkehendak, nak buat, nak cipta. Kudrat dan iradat itu tak muta'allaq kepada benda yang mustahil. Tak reja lah. Mudah-mudah bahasa kita kata tak reja kepada benda yang mustahil. Satu lagi Tuhan yang sama dengan Allah, mustahil? Mustahil lah. Mustahil Allah Ta'ala ada kedua ibu bapa, mustahil. Anak bagi Allah, anak bagi Tuhan, mustahil tak? Mustahil. Bila kata benda tu mustahil, kudrat dan iradat dia tak kerja kepada benda tu. Kita sebut dulu kan. Tak kerja pada benda tu. Kan? Dan kita mengaji kan, depa dok bagi misal, tok guru dok bagi misal, kita kata gajah kan. Itu misal-misal lah, bukan kita nak sama. Itu mau nak bagi nampak misal dia tu. Contoh dia gajah, kita kata. Gajah ni boleh tak kita suruh dia rabat naik pokok nyok? Kita suruh gajah
Rabat naik pokok nyok ke, pokok pinang ke? Boleh tak kita kata gajah nak rabat? Kita kata tak boleh, tak boleh semualah. Cuma dengan makna kalau kita kata gajah tak boleh rabat pokok nyok, pokok pinang, adakah pokok pinang tu, adakah gajah tu lemah? Tak. Sama juga macam tu. Bila kata Allah Ta'ala mustahil menciptakan Tuhan yang satu lagi bagi dia, adakah Allah Ta'ala tu lemah? Tak. Sebab sifat kudrat, sifat iradat tak kerja kepada benda yang mustahil. Bahasa mudah dia panggil muta'allaq. Tempat ta'alluq dia kepada yang jaiz, bukan kepada wajib dan mustahil. Lagu tu lah kita jawab aku lah. Mustahil Allah Ta'ala mencipta tu. Mustahil tu bukan makna lemah kan? Bukan makna Allah Ta'ala lemah nak minta, tapi tak kerja sifat tu kepada benda tersebut. Macam kita lihat kita kata gajah, bukan tugas gajah nak naik pokok nyok. Itu tugas monyet, tugas kera. Naik pokok nyok, naik pokok pinang, bukan tugas dia. Bila kata bukan tugas dia, boleh tak kita kata gajah tak reti ataupun tak boleh nak naik pokok pinang, maka gajah tu lemah. Betul tak? Tak kena kan? Suruh dia tolak orang. Tu balik ke pokok tu kan? Sebab bukan kerja dia kalau dia tolak boleh. Gitulah. Itu ulama tok guru bagi misal biasa macam tu. Bukan bagi misal apa, nak bagi kita tu nampak kan kerja kita. Jadi kita dok bahas sifat hayat ni, kerja dia kat siapa? Tak ada. Ini satu-satunya sifat dan sifat makni hak tak ada, muta'allaq. Bahasa mudah-mudah kita kata tak ada kerja ni, sifat hayat ni. Dia tak bertakluk. Sebab apa? Dia seolah-olah nak mengesahkan sifat-sifat makni. Dengan adanya Allah Ta'ala hidup, maka adalah kudrat kan. Bila kita kata kita dok sebut dah Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala kehendak. Lagu mana nak main kuasa kehendak kalau kita kata Allah Ta'ala itu mati? Tak boleh ya kan? Macam mana kita Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala mendengar kan, melihat, pelihat, maka benda tu tak akan jadi kalau kata Allah Ta'ala tu mati. Kita dah sebab awal dah, dok yakin sebut dah kata Allah Ta'ala tu mati. Lepas tu mai mana sifat kudratnya, mai mana sifat iradat. Tu dia kata hanya sifat yang mengesah dan memboleh bagi zat bahawa bersifat dengan sifat ma'ani yang lain jua. Habis tu. Dan dalil sikit, dan dalil atas adanya sifat hayat dan tidak mati itu ialah kita fikir dan tilik pada makhluk ini. Maka jika tidak ada pada Allah Ta'ala hidup, nescaya adalah ia mati, dan jika ia mati, nescaya tak dapat menjadi ia akan makhluk ini. Dan iaitu yang kata tak dapat menjadi makhluk ni batal kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kalau kita kata dalil ni dalil akli, dalil yang bangsa kita fikir-fikir dengan akal kita. Kita kata Allah Ta'ala tu mati. Jikalau katalah Allah Ta'ala tak ada sifat hayat. Jikalau kita fardu takdir kata Allah Ta'ala tak ada sifat hayat, maka siapa hak dok mencipta makhluk ni? Bila kata Allah Ta'ala tu mati, siapa hak cipta makhluk ni? Sedangkan kita ni, makhluk ni sudah ada dengan musyahadah, dengan penyaksian, dengan kenyataan kita ni duk ada dah. Maka tak boleh nak tolak kata Allah Ta'ala itu sifat dengan hayat. Bila kita tolak sifat hayat tu, ada tu siapa hak duk cipta kita ni? Siapa hak duk mentadbir siang dan malam? Ni malam, besok siang balik, kemudian malam balik, siang balik, hari-hari tu kan. Siapa hak baru ni banjir, banjir teruk kan? Siapa hak yang buat tu kan? Ribut taufan, banjir, tsunami dan sebagainya. Mesti ada khalik, ada yang mentadbir di sebalik kejadian-kejadian yang berlaku tersebut. Itu etikot kita. Kita bukannya ateis kan. Ateis ni orang yang tak etikot kata adanya Tuhan. Maka bila kata bencana, hujan, siang, malam, kejadian alam ni, semua mereka kata apa? Itu hanya proses berlakunya alam ni. Memang proses semula jadi gitu, dia kata. Dia tak ada Tuhan yang mentadbir, dia kata.
tak ada sesuatu yang mentadbir alam ni kan. Hanya sahaja itu alam tu jadi sendiri. Alam ni ada macam tu, jadi sendiri dia, terjadi daripada proses apa semua. Proses dia panggil apa? Big Bang kan. Dia panggil apa nama? Big Bang lah istilah dulu kan kita mengaji sains tu. Meletup, meletup semua tu. Kemudian jadi planet ni ada bintang, ada matahari. Kan? Sebab teori Big Bang tak? Teori Big Bang. Memang mungkin betul juga teori Big Bang tu kalau kata ada sungguh pun. Tapi siapa hak bagi Big Bang tu teori tu hak meletup semua tu? Mestilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh kita isbatkan kalau Allah Taala itu tak ada sifat hidup. Tak ada dah, tak ada lah. Tak ada, kalau kata tak ada lah kita ni. Sedangkan kita ni duk ada dah. Maka penyaksian kita Allah Taala itu ada, Allah Taala itu hidup. Jadi orang-orang yang tidak mencari Tuhan ya, makna kata dia itu lari daripada fitrah asal tu. Orang yang tak mencari Tuhan ni tak ada. Sebab kehidupan manusia ni, fitrah manusia ni adalah fitrah mencari Tuhan tak? Walaupun yang mencari itu dia cari Tuhan yang salah kan. Tersalah di dalam mencari. Cuma fitrah dia lah tu, makna kata dia percaya kepada suatu benda. Lagi dia percaya kata ada ni tu yang jadi nak pi buat apa nama, ambil batu ukir, lepas tu pi duk sembah hari-hari, duk semayang sembah. Makna kata dia ada fitrah, naluri hati manusia tu kepada kepercayaan, kepada fitrah mencari Tuhan. Itu hak boleh jadi apa nama, jadi mimpi jumpa ada sini kat pokok ni lah. Esok tu pakat pi ke pokok tu. Dah. Ini tu fitrah tak? Fitrah. Tapi fitrah hak dia tu, syaitan lah yang tunjuk tu sebenarnya. Bukan daripada khawatir tu, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan khawatir kita ni orang beriman sendiri pun, kita ada 4 lintasan hati kalau sebut dalam kitab-kitab ilmu tasawuf kan. Ada khawatir ni dia panggil lintasan gerakan hati kita ni nak buat benda, nak buat satu perkara. Ada lintasan hati sumber daripada mana? Dia panggil khawatir. Dia ada yang pertama khawatir ilahi. Lintasan hati, gerakan hati itu daripada Allah, daripada Tuhan. Yang kedua dia panggil khawatir malaki. Lintasan hati ini daripada malaikat. Yang ketiga dia panggil khawatir hawai. Lintasan hati pada hawa nafsu kita. Yang keempat dia panggil khawatir syaitani. Itu dibahas, disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Khawatir hak dua ni, khawatir ilahi, khawatir malaki, itu menjurus kepada kebaikan. Kita duduk saja-saja rasa nak berzikir, itu kadang mai daripada mana tu? Ada malaikat. Mungkin istighfar, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka digerakkan hati kita. Itu khawatir tu lah. Dia panggil malaki ataupun daripada Allah ilahi. Tapi kalau khawatir itu nak buat sedia pada perkara maksiat, duduk saja rasa rasa nak pi mencuri. Duduk saja lagi nak rasa nak pi buat maksiat. Itu sama ada daripada syaitan ni. Lintasan hati tu bisikkan hati daripada syaitan ataupun daripada hawai, daripada hawa nafsu kita yang menginginkan kepada, mengajak kepada melakukan benda-benda yang maksiat. Itu dia panggil ada khawatir. Kita kena jaga tu. Khawatir. Kita lihat lintasan hati itu kadang membawa kita. Sebab tu tidak boleh juga menurut kepada hawa ni, hawa nafsu kita ni. Sebab tu kata Sayyidina Ali, dua benda yang aku takut kepada kamu. Kan? Inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul aman. Kata Sayyidina Ali, semua benda yang aku takut kepada kamu ni dua perkara ni. Ittiba'ul hawa, ikut hawa nafsu. Wa tulul amal, banyak angan-angan, banyak cita-cita, panjang angan-angan. Angan-angan tu, cita-cita tu boleh, tapi dia hanya cita-cita, duk saja, duk berangan ni. Sampai mana dia buang masa sebagainya, tak buat kerja, melakukan ataupun membazir-bazir waktunya daripada terisi dengan pekerjaan yang baik, terisi dengan amal ibadat dan sebagainya. Itu tulul amal. Yang kedua, yang pertama tadi
dia panggil ittiba'ul hawa, mengikut pada hawa nafsu. Itu pesan Sayyidina Ali karramallahu wajha. Biar itulah. Situlah. Kemudian sikit lagi kita habiskan. Maka iaitu batal kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kalau begitu tetap dan kejap di hati bahawa ada pada Allah sifat hidup, mesti dia Allah tidak mati. Itulah pengakuan yang sebenar yang muafakat dengan pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu